Rose adalah seorang wanita yang kuat semangat, masih bujang, berumur awal 40-an, berpewatakan sedikit kasar, tapi masih ada kelembutan dalam kewanitaannya. Rose tinggal bersama makciknya sejak kecil, tetapi Rose tidak lupa akan ibunya yang melahirkannya ke dunia ini. Rose amat gigih mencari rezeki untuk diri sendiri, juga untuk menyara makcik dan ibunya. Dengan pelajaran yang tidak setinggi mana, hanya pekerjaan pemandu Grab menjadi pilihannya. Rose sedikit pun tidak gentar dengan persaingan di dalam pekerjaan pilihannya. Pekerjaannya itu majoriti dikuasai oleh kaum lelaki. Tetapi Rose tidak pernah patah semangat untuk terus bersaing secara sehat untuk mencari rezeki yang halal. Setiap hari Rose membawa penumpang, tidak mengira lelaki atau perempuan. Jauh atau dekat juga tidak dihiraukan selagi daya dia terus berusaha. Sebagai pemandu Grab wanita, berbagai cabaran yang dia telah lalui. Ada penumpang lelaki yang seperti ingin mengambil kesempatan ke atasnya. Namun, semua itu dapat diatasi oleh Rose dengan baik tanpa perlu bertegang urat dengan penumpang. Personality Rose yang pandai mengambil hati juga adalah satu tarikan buatnya. Rata-rata penumpang yang pernah mendapat atau menggunakan khidmat Grab-nya berpuas hati dengannya. Pemanduannya yang cekap dan mementingkan keselamatan juga keselesaan penumpang. Keramahannya juga disenangi pelanggan. Rata-rata penumpang akan memanggil dan tidak serik menggunakan khidmat Grab-nya. Kau jangan ke kawasan tu kalau lewat petang, apatah lagi malam hari. Jalan tu memang ramai yang dah terkena. Rose terdengar rakan-rakan sekerjanya berbual semasa makan tengah hari. Rose juga turut terpanggil untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbualan rakan-rakan seperjuangannya. Assalamualaikum, ancaknya berbual pasal topik apa nih? Rose memulakan pertanyaan. Pasal jalan Bukit Batok nak ke kampung Siamang tu lah. Memang keras sepanjang jalan tu. Ramai yang dah terkena. Hati-hati jika membawa penumpang lalui jalan tu. Panjang lebar Pak Mat, orang lama di antara mereka memberitahu, di samping memberi nasihat pada yang lain. Sepanjang minggu itu, Rose memandu Grab seperti biasa. Disebabkan musim tengkujuh, perkhidmatan Grab-nya tidak selancar seperti hari biasa. Kerana itu Rose terpaksa bekerja lebih masa untuk mendapat target yang dia inginkan. Kadang-kadang sehingga tengah malam, dia masih mengambil penumpang. Rose tidak kisah tentang tu, asalkan dia masih mampu untuk mencari rezeki halal. Petang itu Rose mendapat panggilan bahawa ada penumpang dari Bukit Batok ingin ke kampung Siamang. Sememangnya dari Bukit Batok ke kampung Siamang mengambil masa sekitar 1 jam setengah. Rose menerima panggilan itu dan bersetuju mengambil penumpang dari Bukit Batok ke kampung Siamang. Memandangkan jam di dashboard menunjukkan pukul 3.20 petang, masih awal untuk Rose. Rose menuju ke destinasi. Sesampai di hadapan rumah yang sederhana besar, Rose memberhentikan kenderaannya. Rose menelepon penumpang, memberitahu akan ketibaannya di hadapan rumah. Sebentar kemudian, terlihat seorang wanita keluar dari rumah dengan berpayung hitam. Sementara itu, waktu itu hujan masih turun agak lebat. Wanita itu berjalan perlahan-lahan menuju ke kenderaan Rose. Wanita itu masuk ke dalam kenderaan di tempat duduk belakang. Jelas di mata Rose, seorang wanita Cina berbaju hijau. Wanita itu mungkin dalam awal 30-an dan muda dari Rose sendiri. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Rupa wanita itu amat manis sekali, tidak seperti kaum Tinghua yang rata-rata bermata sepet. Wanita itu bermata besar dan bundar. Menjadikan wanita itu lebih manis lagi dengan hidungnya yang sedikit mancung dan kecil. Kulitnya juga putih kemerah-merahan. Hello cek, nak ke kampung Siamang kan? Rose bertanya untuk memastikan lokasi yang ingin dituju oleh penumpangnya. Ya, saya nak ke kampung Siamang, wanita itu menjawab ringkas. Hujan yang semakin lebat membataskan penglihatan. Rose terpaksa memandu perlahan dan dengan berhati-hati. Keselamatan penumpang adalah tanggung jawabnya. Rose membuka radio memecah kesunyian suasana.
Kamu sudah lama bawa Grab? Tiba-tiba wanita itu bertanya, seakan tersentak dari lamunan. Rose gugup sebentar. Sudah lebih kurang 3 tahun, Cek. Rose menjawab setelah gugup seketika. Kamu tidak kekokah bersaing dengan lelaki? Rose tersentak dengan soalan wanita itu. Tidak sama sekali, malah saya rasa lebih selesa bekerja begini. Sememangnya, Rose amat selesa dengan pekerjaannya. Nama saya Lilian. Panggil saja saya Lily. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia memberitahu bahwa dia baru saja sampai dari Johor Bahru 2 hari lepas. Dia singgah di rumah kawannya di Bukit Batok kerana ingin menghadiri percutian keluarga di Resort Damai yang terletak di Kampung Siamang. Sememangnya wanita itu agak peramah juga orangnya. Rose amat menyenangi keramahan wanita itu menemaninya berbual sepanjang perjalanan. Pelbagai topik yang mereka bualkan. Sesampai di Kampung Siamang, wanita itu meminta Rose menghantarnya terus ke resort. Jalan sepanjang menuju ke resort amat sempit sekali. Hanya boleh dilalui dan boleh memuatkan sebuah kenderaan saja dalam satu masa. Di kiri kanan jalan dipenuhi pokok getah dan pokok kelapa sawit. Untuk ke resort tersebut harus melalui bukit yang bertanah merah. Rose merasa bimbang jika kenderaannya tidak lepas untuk ke atas. Tetapi wanita itu meyakinkannya bahwa saudara maranya telah pun berada di atas puncak bukit di mana terletaknya resort itu. Hendak atau tidak, Rose terpaksa juga meneruskan perjalanan ke puncak bukit. Di pertengahan jalan terlihat seorang wanita yang berjalan seorang diri di tepi kebun sawit. Rose memberhentikan kenderaannya. Tingkap dibuka. Assalamualaikum, boleh tumpang tanya? Ya, saya ada apa? Akak nak ke mana? Wanita itu tanpa menjawab salam menjawab. Wanita itu pada anggapan Rose adalah pekerja resort terbabit berdasarkan uniform yang dipakainya. Saya nak ke resort di atas bukit ni. Kenderaan boleh naik ke atas ke? Rose bertanya ringkas. Oh, boleh je kak, naik je ke atas tu, terang pekerja resort tersebut. Sememangnya sepanjang naik ke atas bukit tersebut, Rose tidak melihat walau satu pun kesan tayar kenderaan. Adalah mustahil. Di atas tanah merah yang berlumpur, tidak berturap dan becak selepas hujan, tidak ada satu pun kesan tayar kenderaan. Jika seperti kata Lilian, anak saudaranya telah pun berada di atas resort sana. Lilian memberitahu yang sanak saudaranya itu ke puncak bukit sana dengan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Jadi, sememangnya agak mustahil tiada satu pun kesan tayar. Rose berpaling kembali kepada pekerja resort tadi kerana ingin bertanya lebih lanjut. Tetapi pekerja itu telah pun tiada di tempatnya. Rose terus memandu ke puncak bukit menuju ke resort. Dengan susah payah akhirnya kenderaannya sampai juga ke puncak. Di atas sana, kawasannya rata dan sedikit gelap dilindungi pokok-pokok. Rose melihat banyak kenderaan yang diletak di hadapan resort. Walaupun kenderaan terlihat banyak di situ, tetapi satu kesan tayar pun tidak kelihatan. Resort itu juga kelihatan tidak berpenghuni. Suasana senyap sunyi menyelubungi. Resort itu kelihatan seperti sudah lama tidak terjaga dengan lumut yang menghijau di dindingnya. Rose seolah-olah terpukau dan terpegun dengan suasana itu. Terima kasih ya sudah hantar saya ke sini. Saya hargai sangat susah payah awak untuk ke sini. Bila masa Lilian keluar dari kenderaan pun, Rose tidak perasan. Tahu-tahu sudah ada di tepi tingkap pemandu. Sama-sama Cik Lilian, jawab Rose. Cik Lilian masuklah dulu ke resort kerana hari sudah hampir gelap. Rose masih ingin memastikan keselamatan penumpangnya itu. Tidak mengapa, sebentar lagi saya masuk. Awak pergilah dulu ya. Saya nak lihat awak pergi dengan selamat. Berhati-hati ya, awak seorang yang baik hati, Lilian berkata sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Perjalanan Rose untuk turun ke bawah amat lancar sekali, tidak seperti permulaan tadi. Sampai di jalan besar, cuaca masih cerah benderang walaupun hujan masih renyai-renyai. Jam di dashboard menunjukkan angka 4. Tidak berpuas hati Rose melihat jam di pergelangan tangannya itu. Angka yang sama, yaitu 4, membuatkan Rose bingung. Tidak mungkin jam baru 4 petang. Perjalanan dari Bukit Batok ke Kampung Siamang memakan masa 1,5 jam. Sementara jalan menuju ke resort yang terletak di puncak bukit amat mencabar sekali.
Sepanjang perjalanan pulang itu, Rose sentiasa berpikir peristiwa yang baru saja dilaluinya. Rose menghubungi sahabatnya dan menceritakan semua pengalaman yang dilaluinya hari itu. Sahabat Rose menyatakan kemungkinan Rose telah diuji oleh makhluk halus yang menghuni di puncak bukit itu. Menurut cerita, di atas bukit itu ada sebuah resort yang telah lama ditinggalkan, kira-kira 70 tahun yang lepas. Resort itu ditinggalkan karena satu tragedi berdarah. 70 tahun yang dulu, seorang perempuan Cina yang amat cantik telah berkawin dengan seorang lelaki Inggris. Lelaki Inggris itu telah membina sebuah resort yang besar di atas bukit itu. Namun, karena hasad dengki dan cemburu, lelaki Inggris itu telah mati dibunuh. Istrinya pula diperkosa beramai-ramai sebelum dibunuh dengan kejam. Sejak itu, resort itu ditinggalkan sepi tanpa penghuni. Malah, ramai yang mendakwa terserempak wanita Cina yang cantik minta dihantar ke puncak bukit tersebut. Kebanyakan mereka yang menghantar wanita Cina itu ke puncak tidak akan bertemu jalan keluar dan sesat berjam-jam di kawasan itu. Namun, Rose bernasib baik, tidak diapa-apakan. Mungkin Rose seorang yang baik hati, juga ikhlas membantu sesiapa saja. Sesungguhnya perbuatan baik akan dibalas baik.